Sedikit mengenai Kelantan tadi ya. Dia ni kita ambil fenomena kalau orang main bola lah kan. Kita ambil seorang pemain import. Kita jaga dia betul-betul. Bagi itu, bagi ini, bagi dan sebagainya. Kalau dia tak perform, kita itu adil. Kita dah banyak bagi dia. Tapi kita beli pemain tempatan. Gaji dia tak seberapa, kemudian tak bagi dia makan elok, latihan pun tak canggih mana. Tiba-tiba dia tak perform, Gaji tak bayar. Gaji tak bayar lagi tu, dia pergi terbuang. Sehingga kita dah kata itu tak adil. Begitu dengan K Kelantan, dia kata kita nak kata ubah, tukar dan sebagainya. Okey, saya belum setuju, kita juga kena tukar. Kelantan, jikalau mereka telah diberikan segala apa yang patut mereka dapat. Royalty. Kembalikan royalty. Berikan apa yang diperuntukkan untuk negeri itu. Jangan selalu mereka kiki semuanya. Beri kepada mereka yang patutnya. Pembangunan diberikan. Jangan sampai mereka nak buat jalan sendiri. Kan? Dalam keadaan yang keuangan seberterhad itu pun kita lihat mereka perintah apa ni daripada 90 sampai 2013 ini daripada tahap kemiskinan 20% turun 5%. Jauh lebih baik pada Sabah dan Sarawak. Saya rasa kalau kita nak tukar juga kita tak adil. Dan dengan agenda Islam yang mereka bawa, dengan peruntukan yang serba kekurangan, dengan apa yang mereka lakukan dan juga tradisi intelektual yang kata apa ni yang Dr. Sri disuburkan kat Kota Baru itu, kalau kita tukarkan kita tak adil. Jadi pada saya kalau nak Kelantan ni dalam keadaan sekarang berikan kembali hak mereka yang sepatutnya. Kalau mereka tak boleh buat lebih baik, itu kita tukar. Tapi setakat ni kekalkan apa yang ada. Takbir. Saya orang Johor. Dan saya bukan ahli PAN. Dr. Sri kata dia bukan aktivis, tapi dia ahli, saya tahu. Saya bukan ahli dan saya bukan aktivis, tapi di atas dasar keadilan, di atas dasar kebenaran, di atas dasar kita bersikap seperti apa ni profesionalism. Saya kata harap bagi rakyat Kelantan buka keadaan yang ada sekarang ini, kecuali selepas diberikan hak kepada mereka semua. Ada cara lebih tenang Kelantan. Ada. Tak boleh buat lain. Okey, berkaitan dengan Dr. Mahathir tadi. Ya, saya mengajar dekat UIA, saya mengajar tentang hudud. Fake jenayah. Jadi antara apa ni perkara nak sabitkan jenayah, hudud dan kisah yang paling power sekali ialah iqrarul munkir, iaitu pengiktirafan orang melakukan. Dia kan ada iktiraf orang melakukan dan juga dengan saksi. Saksi ni sukar kita nak dapat 4 orang dia nampak itu. Tapi kalau yang tukar mengaku itu, dia mengaku dia buat, itu memang power. Dan memang tugas hakim pada waktu itu untuk pastikan dia buat pengakuan itu, pengakuannya beyond reasonable doubt. Waktu kes Manis yang apa dalam Hadis Bukhari itu dengan dia berzina, Nabi paling kanan cuba nak argue dia, kau cium saja kau raba saja kau nak cuba, tapi akhirnya dia mengaku sungguh, kan? Memang itu paling power. Begitu jugalah kalau lah ada sesiapa daripada pimpinan tertinggi parti mengaku partinya rotten to the core, parti dia syaitan dan sebagainya, itu paling hebat. Kita tak boleh dengar akan berlaku. Okey, kembali kepada apa ni berkaitan DAP, orang tak tanya saya, tanya Dr. Asri. Bukan DAP ni, tentang undi bukan Islam. Ada disebutkan tentang DAP kat situ. Itu bukan nak cerita tentang DAP dan sebagainya. Tetapi satu fakta kalau kita lihat, selepas penawak calon baru ni, calon daripada BN yang Muslim hanya dekat 130. Dan daripada non-Muslim 92. Dan bila sebut non-Muslim, kalau MCA itu tidak ada Muslim, MIC tidak ada Muslim, gerakan saya tak pasti, tapi kebanyakan tak ada Muslim. Tapi kalau di apa ni PR, kita ada 142 calon Muslim dan 80 calon non-Muslim. Dan di AP hanya ada kursi 50 calon saja mereka bertanding. Daripada 50 itu 3 calon Muslim. Dan mereka kalau menang seluruh kursi pun hanya membentuk 23% saja daripada parlimen. Tak boleh untuk mengubah perlembagaan, tak boleh untuk kacau agama, tak boleh nak bentuk polisi yang besar. Jadi kat sini kita nampak PR nak mengundi calon bukan Muslim. Ialah kita kadang bukan tengok dalil saja, kena tengok pada wakil. Matematik kena mahir juga kan.
Dia kadang-kadang sebab dia dalil matematik tak apa-apa tu kacau lah. Saya wakil kita akan susah dia kena matematik sikit. Tapi Ustaz, dia matematik dia kira duit dia lagi. Saya betul kira duit tak berapa sangat sebab tu apa ni lambat sikit nak kaya. Okey, siapa ada kemudian cerita tentang apa proses mengundi. Dia satu perkara. Ada satu konsep yang dinamakan apa ni active citizenship. Warga yang aktif. Bagi negara maju, dia tidak ukur rakyat itu pada dia keluar mengundi saja. Kata macam UK tu turnout mengundi begitu menyedihkan. US agak rancak sikit berbeza. Scandinavian country, negara maju Jerman, tadi ada 2-3 culture kat sini yang lulus pada Jerman. Dia tak sehebat macam negara-negara mundur. Negara mundur pasal tak ada lain yang nak buat, dia pergi mengundi. Tapi dia kena mengundi lah, dia mengundi balik kan. Dapat duit. Ya, dia buat duit, dia dapat duit. Okay. Siapa ni? Kita kena lihat penglibatan dalam politik lebih daripada mengundi. Tadi kita dah sebutkan tentang peranan ilmu kan. Kita boleh setuju dengan apa tu Farabi bila dia kata ilmu jadi tonggak. Ahli apa ni ilmuwan, budiman, intelektual, ulama kena main peranan nak didik masyarakat. Tapi kita tak setuju dengan Farabi bila kata raja tu apa ni kena raja yang apa falsafah jadi dia lebih hebat kalau balik. Itu kita tak setuju lah. Mesti juga lah kan. Tapi kita nak raja yang berilmu lah, jangan raja tak ada ilmu. Macam cuma ilmu tu tonggak. Tapi yang paling penting ialah informed citizenry. Warga yang ada maklumat, warga yang nak buat keputusan, dia itu berdasarkan kepada hujah, kepada dalil. Dan warga ini bukan sekadar dia rakyat lah disebut warga ini rakyat. Dia bukan sekadar dia mengundi saja, tetapi dia kena terlibat di waktu proses nak buat keputusan. Dia kena terlibat aktif dalam sebarkan maklumat mendidik. Dan yang keduanya, memastikan proses itu betul. Jangan kita ada maklumat sebagainya tetapi ada orang hantu yang undi untuk kita. Kan? Senarai itu tidak bersih ataupun berlaku manipulasi. Sistem itu kena betul. Jadi sebab itu timbul bersih semua. Bersih ni sebenarnya bukan tugas Ambiga seorang-seorang tu je. Bukan tugas Perak Samad Said, dia patutnya kena baca saja. Kan? Tugas semua daripada kita. Kena pastikan yang ada. Sebab itu saya seru pada anak-anak murid saya dan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi mungkin tak tahu dah terlibat ke tidak. Kalau tak terlibat dalam parti, tak terlibat berkempen, tak terlibat apa ni kirim maklumat dan sebagainya, tak terlibat sama kelompok, terlibatlah dengan pemantau untuk pantau apa ni perjalanan pilihan raya. Kita tak mahu yang kita pilih tak jadi pilihan kita. Kita tak mahu hantu ataupun apa ni orang-orang yang mendapat IC sementara ini menentukan masa depan kita. Jadi itu peranan kita. Jangan kita ni hanya sekadar mengundi saja. Ya, mengundi itu termasuklah dalam takdir mengubah kemungkaran dengan dengan tangan, dengan lidah dan juga dengan hati ya. Tapi hadis tu orang tak pakai hadis mungkar, ada mungkar lain ya. Hadis mencegah kemungkaran. Tu ada ustaz yang kata hadis yang barang siapa lihat kemungkaran dia kena cegah dengan tangan, dengan dia kata itu hadis mungkar. Bukan, hadis mungkar ni ada perbincangan ulum hadis, dia ada lain. Tak semua rasul itu perlu diikut kan. Jadi bila proses ini Rasul Pak Nabi dah. aktif citizenship ini, saya rasakan kita semua kena terlibat. Ini sebahagian pada amal ma'ruf nahi munkar dan ini juga masuk di dalam kita punya islah. Cuma satu kan, nak sebut tentang informed citizenry itu. Kita agak malu dah dengan Indonesia. Kita pandang lekeh Indonesia, tetapi mereka sewaktu pilihan raya, media lebih telus, lebih terbuka. Ruang lebih telus, lebih terbuka untuk mereka berpartisipasi untuk buat keputusan. Malah kalau mereka kemudian di luar negara itu lebih mudah daripada apa yang berlaku kat sini. Dan setiap parti diberikan level playing ground. Jadi kadang kita nak tutup Indonesia tu berpada-pada lah. Tengok diri sendiri itu kan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya semua persoalan dalam menjawab masalah berkenaan. Cuma sikit saya nak kutip apa yang kawan-kawan
panel beritahu tadi, dan dalam suasana politik ini kadang sedikit perkataan yang boleh dimanipulasi akan menyebabkan seorang itu barangkali dikhawariskan, disesatkan, disekudakan. Jadi Dr. Mazli tadi sebut kita bukan tengok dalil saja. Bukanlah maksud kita tengok dalil. Kadang-kadang ada yang memikirkan, oh tengok tu dah sekula, golongan maksud tu. Dr. Mazli sebut Oxford dia yang kena. Maksudnya bukan tengok dalil dalam rangka yang sempit. Dalil perlu dilihat dalam wajah yang luas, dan dalil bukan terpisah antara satu dalil dengan dalil yang lain. Dia saling berkait rapat. Jadi kita jangan jadi pengkhianat agama yang hanya baca satu dalil yang boleh puaskan kehendak kita dengan kita memejamkan mata untuk dalil-dalil yang lain yang tidak berpihak kepada kita. Jadi maksud termasuk tadi ialah lihat dalam rangka yang lebih luas, dan dia diikat dengan maslahat dan kepentingan semasa setempat dan juga dekat nasional kita. Itu. Yang kedua adalah tentang, kalau boleh saya sebutkan tentang Kelantan. Walaupun kedua-dua panel tadi menyebut begitu, tetapi dengan keterbukaan wacana dan sebagainya disebutkan tadi, saya harap tidaklah ada aktivis Kelantanis yang akan menjadi lebih totok. Maka oleh kerana kekalkan seperti mana yang sedia ada tanpa sebarang perubahan. Kadang-kadang seruan tu dah berubah, dia lupa, dia kira-kira dia lupa yang minta berubah, minta supaya lebih baik. Jadi desakan daripada akar undi, daripada aktivis sendiri, dia gaduh adik-beradik, dia tak pernah rasa takut, minta sikit-sikit iman supaya lebih baik. Kalau dia katakan kepincangan, tidak ada benda yang tidak pincang, tidak ada benda yang perfect 100%. Jadi aspek-aspek kelemahan itu perlu ditampung dari semasa ke semasa, dan kalau ia disebut oleh orang yang di luar, barangkali itu dikira sebagai mencabar, barangkali dikira sebagai, mungkin kalau orang parti lain yang sebut itu mengganggu urusan rumah tangga dalaman. Maka di sini saya fikir ramai aktivis dalaman yang sepatut bergerak untuk memperbaiki apa yang sedia ada dalam gerakan masing-masing, juga dalam Kelantan sekalipun. Dan itu sebenarnya proses yang saya fikir dialun-alunkan. Arus baru dari dalam ini patut terus subur, dan bila menyebut tentang arus baru, saya kira saya patut mengalun-alunkan kewujudan satu arus baru menggunakan JC lama. JC lama atau JC lama kan? JC berjasa. Ramai yang mungkin umur bawah 20-an dia tak tahu berjasa itu apa, tiba-tiba muncul, nampak parti itu macam lambang Illuminati pula dia kata. Parti Israel. Nah, dia bukan, tak ada kaitan dengan Israel, jangan salah faham. Itu parti lama yang dulu barangkali lupa dikuburkan dengan secara betul, maka menjadi kalimah. Dan saya bukan tak kata arus baru sepatutnya dialu-alukan. Kita nak kena keluar daripada kerangka politik hanya BN dan PR sampai dah tak boleh ada yang lain. Bahkan saya menyerukan barangkali ada cara-cara bebas yang lebih berkaliber untuk diundi mereka ini menjadi bebas. Tak kira ada bebas mesra tapi kawan tapi mesra ke, mesra BN ke, mesra PR, itu tak ada menjadi masalah. Tapi kalau ada cara bebas yang lebih berwibawa untuk keluar daripada kerangka yang sangat susah sebenarnya masyarakat kita sekian lama. Bahkan kalau kita nak bicara agama pun, Ustaz tu wakil ada dekat apa, masih diikat dengan kerangka politik yang sangat sempit. Maka kedatangan arus baru itu perlu disegarkan, perlu dialun-alunkan. Cuma minta yang bawa bendera arus baru itu janganlah pergi komen benda-benda yang hanya merencatkan pergerakan itu. Bawalah yang matang, bawalah yang lebih cantik, supaya akan datang, akan ada satu lagi wave yang lebih besar daripada arus baru ini untuk kita bersihkan kotoran-kotoran lama yang telah lama berdaki dalam masyarakat kita. Dan ini ialah tanggungjawab semua pihak yang sudah diberikan pendidikan yang baik. Daripada awal tadi kita bincangkan tentang daya intelektual, tentang kesedaran, dan menyebut tentang kemungkaran. Ia bukan sekadar kemungkaran politik, ia adalah kemungkaran dalam pentadbiran, ia adalah kemungkaran dalam pemikiran. Maka kita perlu ubah, kita perlu tukar rangka yang sedia ada ini, barangkali dengan tuan-tuan memilih yang betul, yang tepat dalam pilihan raya nanti. Di samping diisi proses itu sebagaimana yang disuruh oleh Dr. Mazli tadi, dengan sebaran maklumat yang betul, dengan
partisipasi dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat. Media memainkan peranan yang penting untuk perkara ini, memberikan analisis, memberikan kadang-kadang orang tak boleh nak analisis apa benda yang boleh berlaku. Dan dalam isu pilihan raya manifesto kan, kita fikirkan, saya mencadangkan kepada aktivis untuk menampaklah ringkasan manifesto itu di tempat-tempat yang boleh orang lihat sebenarnya apa yang cuba dibawa oleh kedua-dua pihak atau mana-mana pihak yang bertanding. Bukan sekadar lambang sahaja. Mungkin di belah-belah kampung dia tak nak baca sangat manifesto ni, tapi untuk orang bandar, untuk orang lembah pantai, untuk orang setiawangsa, bomba. Perlukan apakah idea yang dibawa di tempat itu untuk orang yang sudah cerdik. Bawa benda itu untuk dilihat dan dinilai. Maka daripada situ kita akan bertanding manifesto. Dan kalau timbul isu turun harga kereta, saya nak suruh kepada tuan-tuan, saya cakap di banyak tempat, janganlah kalau 5 hari bulan mengundi kalau umum pukul 9 malam ada kekal yang ada. Kalau umum pukul 12 malam ada dah tukar lah tu. Delay. Dia tahu lah, kalau tempat yang delay maknanya proses panjang lah. Jangan 6 hari bulan kita buat demonstrasi turunkan harga kereta tuan-tuan. Unggah apa nak buat kerja tu. Maka orang politik dia kena keluarkan satu yang bombastik, yang menarik, turun harga kereta. Mekanisme turun macam mana kita semua tertanya-tanya lagi. Habis tak laku kereta lagi. Kalau orang macam sebagai tuan-tuan dia boleh beli 14 biji kereta kancil orang lagi. Kalau dudukkan taman AU, pertama mata tu mana nak hakim dah tahu. Pasal kereta murah kan. Jadi itu semua akan merupakan sebahagian daripada kita yang akan bertanya. Dan pertanyaan itu janganlah kita desak. Jangan sampai 3 hari dah kena bunga benda tu. Bagikan tempoh yang agak selesa. Tapi jangan sampai 50 tahun lah. Agak-agak dalam 3 tahun, 4 tahun tu boleh tengok dah kan. Jangan 3 bulan. Nanti kejap-kejap kalau demonstrasi. Kejap demonstrasi. Bila demonstrasi ni bukanlah demonstrasi kan. Akhirnya nanti orang kata dulu demonstrasi lagi. Jadi saya itu yang boleh saya bilang Allah Ta'ala. Tadi ada satu soalan, dia kata adakah keterbukaan dan memberikan maklumat ni hanya pada politik. Saya rasa tidak. Kita kena konsisten, iaitu dalam semua, terutama dalam ilmu. Dan saya rasa ini yang kita kena perbaiki kat Malaysia. Tak kisahlah lepas ni BN kekal ke ataupun PR naik, saya rasa ini kita kena perjuangkan konsisten. Atau dalam agama pun kita tidak boleh ikut-ikutan saja. Kita tak boleh taklid, dan ini yang berlaku. Dan dia berlaku kerana 2 perkara. Pertama, kerana culture of fear. Orang kita ni takut, under siege mentality. Ada benda baru dia takut. Kan? Kadang benda baru tu benda lama pun, benda yang asal, benda sunnah. Tapi dia takut. Sebab apa? Sebab orang yang ada authority atau status quo, dia takut kehilangan mereka punya kedudukan dan kekuasaan. Kemudian lagi satu, ialah benda fidel itu. Tengok bila ada wakil rakyat ini macam segala-galanya, begitu juga bila ada autoriti agama, itulah segala-galanya. Sedangkan rakyat ini perlu diberikan peluang untuk memilih dan melihat. Tadi kalau nak bagi contoh Ishak Manji, ialah Ishak Manji ni agak kontroversial, tapi kalau dah cakap biar ada. Dan saya yakin kalau cakap kat UAE tu, bila tahun 1 tahun 2 tak akan pernah akan dia keluar tu kecuali angkatan dia menangis. Kan? Itu Ishak Manji. Ini masa ada seorang kawan saya, mufti, dia pergi berceramah kat negeri lain, kena tangkap. Apa cerita ni? Kan? Jadi pada saya ini dah teruk sangat pemikiran seperti ni. Jadi ini yang kita kena ubah. Kalau kita kata ini kalilah apa, ini yang paling besar kena ubah, ini kalilah yang kita nak ubah. Tak kisah lepas ni naik PR ke, naik BN, kita nak supaya rakyat lebih cerdik, rakyat lebih terbuka, rakyat lebih mendapat maklumat daripada semua pihak yang sebagainya. Ada orang kata, nanti masalah kita jadi macam Indonesia, liberal lah, plural. Tak, yakin. Kenapa? Kalau rakyat boleh memilih, rakyat diberikan peluang, diajar supaya ikut dalil, mereka akan lebih tertarik untuk ikut yang mana lebih rajin, yang mana lebih dalil. Persoalannya bila kita tak kasih ruang-ruang sebagainya, benda seperti ini dia akan wujud saja kat alternatif. Sebab tu tadi saya buat dengan Anas, kawan tadi. Sekarang ni anak-anak muda melalui media alternatif, melalui ruang-ruang yang ada, dia tak dapat dekat mainstream,
dia kita subscribe kepada apa tu, orang kata ajaran contoh Syiah, separuh tu jadi atheist, separuh tu jadi lesbianism dan sebagainya. Sebab apa? Dia rasa mainstream yang ada ni takut dengan kebenaran. Sebab tu dia tak kasi apa orang-orang ni muncul kat media umum, sebab mereka tak boleh berhujah. Bila mereka tak boleh berhujah, kita subscribe kepada subculture ini. Okay. Akhirnya mereka tak diberi peluang untuk bela diri, tak beri peluang untuk membuktikan bahawa apa yang mereka bawa itu sebenarnya batin. Hanya kita disogok-sogok percaya. Ini super politik. Allah. Alhamdulillah, hampir 2 jam kita berwacana hari ini. Berbagai lontaran idea telah pun kita dengar, berbagai pandangan telah pun kita ajukan, berbagai topik telah pun kita sentuh pada hari ini. Akhirnya terpulang untuk tuan-tuan untuk membuat penilaian dan untuk membuat keputusan dan menerjemahkannya pada 5 Mei nanti. Sama ada ini kali atau lain kali, insyaAllah. Untuk itu saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis untuk acara yang sebenarnya. Silakan. Alhamdulillah barisan. Ini itu kan yang ini. Ya, terima kasih kepada benar-benar kita dan juga moderator Dr. Razak dan dengan itu Ustaz Rashid, Dr. Masli dan Dr. Masli di atas perbincangan atau wacana yang sungguh bermakna bagi kita sebenarnya. InsyaAllah. Dan kepada pemudi-pemudi muda yang first time nak mengundi, dia saya Alhamdulillah barisan. first time nak mengundi. Baru 25. Ya. Okey. First time dan juga yang semua yang berada di sini, semua muda-muda insya-Allah. Biasanya yang muda itu pilihlah yang berwibawa. Macam-macam ada. Berwibawa, berjasa, ini kalilah apa begitu dan ini. Macam-macam. Ikut terpulang pada anda nak pilih yang mana. Mengundi dengan mengundi inilah dengan undian yang tepat. Okey. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada panel kita dan kerana sudi bersama pada hari ini. Okey, ada satu pengumuman. Public lecture Reviving Islamic Spirit and Future of Islamic Civilization di IAIS Malaysia, Jalan Ilmu of Jalan University. Okay, kita ada speech by Sheikh Salah Al-Budair, Imam of Masjid Nabawi. Dia akan bersama kita pada 24 April di Rabu di IAIS Malaysia. Terus tinggal mana? Jalan ini. PJ. Oh, di KUM. Okay, insyaAllah saya doakan kita semua berkongsi ilmu dengan Syekh Salah. Okay. Pukul berapa? Pukul 11 pagi sampai pukul 1. Jadi kita tadilah. Okay. 11 pagi sampai pukul 1. InsyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir pada hari ini. Jadi kita bertemu lagi. Oh ya, maafkan saya. Agak lupa. Rasa gigi yang Saudara Razak dia dah menggigil pegang mic. Dia nak berpuisi bersama kita. Alhamdulillah barisan. Harap-harap anda semua sudi mendengar puisi daripada anak muda ini. Okey. Mic, kau nak stand? Mic tu. Mic tu tak boleh. Tukar mic. Sini. Mic. Ambil tukar mic. Tukar mic. Mic ni tak boleh. Tak boleh mic tu. Sana. Ini ialah nukilan yang saya sempat siapkan pada pukul 2 pagi. 2 pagi tadi ya.
Ya, memang. Ini ialah pandangan pribadi, ada kemungkinan dengan pihak penganjur. Alhamdulillah barisan. Dia di AP. Tajuknya ialah kalau bukan kali ini. Aku merenung keluar jendela. Aku melihat bermacam warna. Ada biru tua, ada biru muda. Ada merah terang menyala. Ada hijau segar mempesona. Aku bertanya, apakah ini semua? Mereka menjawab, inilah musim pilihan raya. Inikah detik yang dinanti? Tidak kira yang tua, apatah lagi muda-mudi. Laungan perubahan bergema di sana sini. Aku bertanya, perlukah diubah kali ini? Mereka menjawab, bila lagi? Kalau bukan makan. Hei! Belum cukupkah apa yang kau dapat? Atau engkau tidak mensyukuri nikmat? Jalan raya, sekolah, hospital, beras dan kain pelekat, dan berbagai lagi yang engkau pun tak mampu mencatat. Apalagi yang masih engkau harap? Semuanya telah kami berikan. Madu yang kami beri, racun yang kalian ganti. Kemakmuran yang kami janji, kehancuran jua yang kalian cari. Pejuang setia yang kami barisi, pengkhianat jua yang kalian julang tinggi. Sanggupkah kalian biarkan tanah ini dijual beli?